Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini hadis yang kedua. Tajuk hadis yang kedua sejuk. Tajuk hadis yang kedua ialah balasan mengkhianati ilmu. Yakni mengkhianati ilmu agama. Hadisnya pendek sahaja, keterangan dia pun pendek. Ringkas, kita akan kaitkan dengan ayat-ayat Quran. Saya sendiri pun di utara sana, saya bermudzakarah dengan seorang ustaz buku ni. Setiap hadis ni kami cari ayat Quran. Jadi dia lebih lively lah, lebih hidup. Ada Quran, ada hadis, ada Quran. Baik. Pak ustaz tu memang dia mahir bidang Quran pun. Tempat rujukan saya lah. Balasan mengkhianati ilmu, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka. Sebahagian hadis dalam buku ni yang disusun oleh Dr. Zahzan Muhammad tidak ada keterangan. Jadi kalau tak ada keterangan tu makna hadis tersebut berdasarkan tajuk tu. Tetapi ini ada secara ringkas saja keterangan apakah yang dikatakan berdusta. Pendustaan ialah memberi tahu sesuatu yang bercanggah dengan hakikatnya yang sebenar. Ini dusta namanya. Lain yang Allah firmankan dalam Quran, lain yang kita urai atau kita perjelas. Ini dusta namanya. Yang kedua, walaupun orang yang tidak sengaja membuat pendustaan tidak berdosa, tetapi berkemungkinan ia berdosa dengan memperbanyakkan kesilapan adalah suatu kesalahan. Baik. Jadi dalam hadis malam ini balasan mengkhianati ilmu agama. Hujah yang pertama yang saya ingin kemukakan ialah surah Al-Maidah, surah kelima ayat 67, tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 162 kita dengar. Huraian kewajipan menyampaikan ilmu. Tak boleh sama sekali mengkhianati ilmu yang Allah turunkan. Yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Firman Allah ayat ke-67 Al-Maidah. Muka surat 162 insya-Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ada lagi tapi kita berhenti kat situ sudah. Maksud ayat, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
balligh ma unzila ilaika, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada kamu. Wa illam taf'al, sekiranya kamu tidak berbuat demikian, fama balagta risalatahu, kamu yakni telah mengkhianati risalahku. Kalau kamu tidak menyampaikan sepenuhnya, kamu mengkhianati risalahku. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memberi perlindungan kepada kamu daripada gangguan manusia. Tengok apa maksud ayat ni. Ayat ni relevan dengan tajuk hadis yang kedua. Ya? Balasan mengkhianati ilmu. Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya menyampaikan semua yang diturunkan Allah kepada umat manusia. 6,236 ayat ini wajib disampaikan. Kerana Nabi Muhammad orang yang paling berilmu. Macam kita ni ada kekurangan di sana sini. Kita boleh satu bidang, kita lemah bidang yang lain. Tetapi beliau, Allah menyatakan wajib menyampaikan semua yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Yang saya tak mampu, tuan-tuan tanyalah ustaz lain. Tetapi orang yang tahu sesuatu hal, tak boleh. Tengok dia kata lagi, dan tidak boleh disembunyikan atau ditinggalkan satu ayat pun. Kalau demikian itu tidak diperbuat, maka berarti belum menyampaikan risalah Allah. Ni. Sebab itu tak boleh sama sekali, sebagaimana Nabi sebut, mengkhianati ilmu agama. Menjadi kewajipan menyampaikan apa yang kita tahu. Yang kita tak tahu, tanya orang lain. Tak ada masalah. Kita pun tak kata kita tahu ke semua. Itu yang pertama dalil untuk membuktikan bahawasanya apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh sama sekali, bukan sekadar menyembunyikan, berdusta pun tak boleh. Makna lain yang Allah perintahkan, lain pula yang dia cakap. Itu dusta namanya. Jadi saya teringat di mana kafir Quraisy mereka menghantar satu delegasi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka mahu ialah supaya Nabi ini mengubah isi kandungan Al-Quran mengikut selera hawa nafsu mereka. Jadi kalau Nabi meminda, bermakna dia mendustakan Allah. Dia mendustakan Al-Quran. Dia mengkhianati amanah yang dia pikul. Lalu mereka pendatang, sebahagian ulama kata turunlah ayat ini, ayat ke-15 surah Yunus. Surah ke-10 Yunus ayat ke-15. Kalau tuan-tuan nak buat catatan dekat tu bolehlah. Kita nak bagi relevan dengan tajuk hadis tu. Kita tidak dibenarkan sama sekali berdusta. Apa maksud berdusta? Memberitahu sesuatu yang bercanggah dengan hakikatnya yang sebenar. Allah turunkan ayat Al-Quran ke atas beliau bagian-bagian. Beliau menyatakan bagian-bagian. Ataupun beliau berani meminda pula supaya sesuai dengan selera hawa nafsu kafir Quraisy. Ini amat-amat dilarang. Maka ayat yang dimaksudkan itu ialah wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'an ghairi hadha aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ini ayatnya. Yunus ayat 15. Yang bermaksud, dan apabila dibaca ayat-ayat kami yang jelas, yang terang, haram itu haram, zalim itu zalim, Islam ni cukup jelas, clear cut. Kalau kita tak dapat memahami ayat Quran, ayat tersebut ditafsir oleh hadis, tak ada masalah.
Ada. Dan apabila dibaca ayat-ayat kami yang terang atau yang jelas, maka berkatalah orang-orang yang tidak yakin adanya hari pertemuan dengan kami. Kami di sini adalah Allah. Kafir Quraisy yang dimaksudkan. Apa yang mereka kata, tuan-tuan dan puan-puan? Mereka hantar satu rombongan bertemu dengan Nabi. Rombongan itu menyatakan hasrat kafir Quraisy, pembesar Quraisy, i'ti bil Quran ghairi hadha. Muhammad, bawalah Quran yang lain daripada ini. Au badilhu, atau kamu pindahlah sedikit. Kamu pindahlah. Supaya undang-undang peraturan yang terkandung dalam Quran yang kamu bawa ni sesuai dengan selera hawa nafsu kami. Itu maksudnya. Lalu Allah memerintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu bagi tahu pada mereka, aku tidak berhak untuk meminda. Makna kewajipan aku menyatakan benar saja. Kalau haram, haram. Dosa, dosa. Aku tak mau pusing-pusing. Aku tidak berhak meminda dari sisiku sendiri. Tak boleh. Aku hanya sekadar mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepadaku sahaja. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku sahaja. Karena aku bimbang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku berbuat demikian dengan meminda undang-undang peraturan Islam supaya sesuai dengan kehendak hawa nafsu kamu, aku bimbang Pak Said. Nabi kata, aku bakal mendapat azab yang besar di hari akhirat kelak. Jadi Nabi tak pernah berdusta tentang Islam. Haram kata haram. Kan? Zalim kata zalim. Ini di antara. Tapi malangnya. Ni nak mula kata ke orang lah ni. Dia 5 minit pertama tu warak lah. Lepas tu dia mula nak kata ke orang. Ustaz ni paling kuat kata kat kerajaan. Kan? Malangnya. Ulama-ulama di akhir zaman ini adalah ulama-ulama yang mencari keuntungan duniawi dengan ilmu agama. Tuan-tuan tahu tak apa balasan Allah apabila orang yang memahami agama tunduk kepada hawa nafsu, khususnya pemimpin yang tidak mau dengan Islam, tapi kamu keluarkanlah kenyataan yang menguntungkan aku. Kita dengar firman Allah. Ini semua perbahasan tentang tidak boleh diselewengkan ilmu agama Islam. Orang yang faham agama wajib kena bercakap. Haram kata haram. Zalim kata zalim. Kan? Kalau jenis cari makan tu lain. Kan? Dia akan keluarkan kenyataan yang boleh menguntungkan dia. Firman Allah, walawit taba'al haq ahwa'ahum lafassadat as-samawati wal ard wa man fihin. Tak sekadar tu. Maksud ayat. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk dengan mengikuti hawa nafsu mereka, maka nescaya berlakulah kerosakan di langit, bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Ulama membahaskan kebenaran di sini ialah orang yang faham agama. Dia tahu haram. Tapi kerana dia nak jaga kedudukan dia, nak jaga pemimpin dia, mungkin dengan kenyataannya nanti insya-Allah naik lagi pangkat, dia tak fikir dia lagi dekat pada neraka. Kan? Jadi dia pun keluarlah kenyataan. Supaya kenyataan dia ni sesuai dengan selera kehendak hawa nafsu pemimpin. Ini dia tuan-tuan. Berlaku kerosakan. Sebab itu saya teringat asar sahabat ataupun kata-kata sahabat. Ini bukan hadis. Kata-kata sahabat, sebahagian kata hadis. Tapi kita cek, kita confirm ianya bukan hadis. Simfani min ummati
idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al-umara wal fuqaha. Kata-kata sahabat. Ada dua golongan manusia, bila mereka ini baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Tetapi kalau mereka ini haprak ataupun cerai ataupun mangkuk ayun, maka keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Siapa yang dimaksudkan? Al-umara wal fuqaha. Mereka terdiri dari kalangan pemimpin dan ulama. Ada sebuah hadis tuan-tuan, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qura'un fasaqatun. Hadis yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku di akhir zaman. Di akhir zaman Nabi menyatakan ramai ahli ibadah tetapi jahil. Yang keduanya, ramai ulama tapi ular dalam semak. Jahat, fasik. Dia bukan tak tahu benda tu tak betul. Jadi dia telah mendustakan ilmu Allah. Tuan-tuan. Saya kadang-kadang kalau kita tak sebut pun tak boleh. Bukan semua orang sanggup nak sebut. Biarlah saya bercakap, saya tanggunglah risiko. Dalam soal halal haram dalam negara kita, amat menyedihkan kita. Para ulama mendiamkan diri, betul tak? Contoh yang selalu saya buat ialah masalah judi di antaranya. Judi ada lesen halal. Judi tanpa lesen haram. Judi digenting hailam. Tuan-tuan tahu tak apa hukum? Ulama mengambil sikap berdiam diri. Mereka telah mendustakan Allah. Mengkhianati ilmu agama. Mereka bukan tak tahu. Berjudi itu haram. Cuma ada seorang bahlul ya, toke judi Melayu. Bekas ketua polis. Dia kata dalam Quran, mana ada ayat tentang pengharaman judi? Hang nak jumpa macam mana hang tak belajar? Suruh dia tengoklah. Dalam Al-Baqarah sejuk sungguh ayat 219. Apabila ditanya pada kamu tentang arak dan judi, katakanlah kedua-duanya dosa besar. Bila dosa besar jangan buat. Tetapi dalam negara kita, ulama telah mengkhianati ilmu mereka. Mereka mengambil sikap berdiam diri. Dalam soal-soal lain cukup syok. Soal rakyat nak berdemonstrasi, para mufti cepat keluar kenyataan. Majlis fatwa katanya baru-baru ni telah mengeluarkan satu fatwa, tidak boleh kita menghina pemimpin. Kita mengata kepada pemimpin. Tu tengok. Sebab pemimpin kita ni maksum. Maksum tuan-tuan. Seolah-olah tak ada dosa pemimpin kita ni. Hebat sungguh. Di segi hukum, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah murtad. Tuan-tuan tengok sendirilah, di sini pun ada kitab tu hadis 40 tu kat situ depan tu. Cetakan Rumi muka surat 201, cetakan Jawi muka surat 200. Yang diterjemah dan disyarah oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman. Nak bagi puas hati kita ambil kejap? Boleh adik? Tengok hadis 40 tu. Ada depan tu. Ada nampak lah hadis 40. Jangan ambil hadis 50 lah. Nanti aku cari tak jumpa. Kenalilah tuan-tuan. Ini yang saya maksudkan.
Ni kalau tak salah saya, Syekh Mustafa Abdul Rahman ni adalah orang Pulau Pinang, almarhum. Dia terjemah hadis matan arba'in dan dia syarah, tuan-tuan. Kalau boleh terjemah tu pun dah hebat, syarah lagi kira lagi hebat. Kan? Dia boleh hurai lagi. Saya kata muka surat berapa Jawi? Sejuk semua aircon. 200 untuk Jawi, 201 untuk Rumi. Tajuk dia, keluar dari agama Islam dan hukumannya. Lalu diperjelaskan oleh beliau hadis ni, bagaimana seseorang tu boleh murtad. Dia kata di sini, orang yang tersebut dinamakan murtad, orang yang terkeluar pada Islam. Dan terjadi murtad, di antaranya ialah dengan sebab i'tiqad yang mengkafirkan. I'tiqad ni kepercayaan dalam hati. Kan? Seperti, dengar baik-baik, dengan engkar rukun Islam yang telah diwajibkan. Dalam hati dia, dia percaya ni tak wajib, kafir, batal, murtad. Lagi, dengan menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada lesen, judi halal. Tak ada lesen, judi haram. Ulama ni nak jadi apa, tuan-tuan? Tuan-tuan jawab sendiri. Nanti saya jawab kasar pula. Kan? Ni dalam kitab ni, muka surat 201, hadis 40, Syekh Mustafa Abdul Rahman. Kalau yang Jawi, muka surat 200. Nabi pun tak berani nak meminda, tuan-tuan. Kan? Nabi pun tak berani nak meminda. Datang rombongan kafir Quraisy ni, macam-macam tawaran, bukan nak bagi majlis tertinggi, tuan-tuan. Apa kamu ndak, kami tunai saja hajat engkau. Janji kau tinggalkan saja kerja Islam ni. Wallahi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhiruhu Allah au uhlaka dunah. Itu al-hadis dalam kitab Dr. Yusuf Qadawi. Sehingga Nabi bersumpah, kamu bawa pada aku matahari ke bulan ke, supaya aku meninggalkan kerja dakwah ini, menyampaikan kebenaran ini, sekali-kali tidak. Sama ada aku menang atau binasa kerana mempertahankan perjuanganku. Tengok, tuan-tuan, hari ini tak boleh tahan. Kan? Dapat sedikit tawaran merubah. Ini yang berlaku. Jadi siapa yang rosak, macam sahabat Nabi kata, memang sah dah. Kalau dua golongan ini baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Ada lagi, ini kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, afatuddin thalathatun, 3 perkara yang merosakkan agama. Faqihun fajirun, dia mula dengan ulama yang jahat. Nabi bagi tahu tadi, hadis tadi Ibnu Adi, hadis riwayat Ibnu Adi itu, di akhir zaman ramai ahli ibadah tetapi jahil. Ramai ulama tapi fasik. Sayyidina Ali pula menyatakan, afatuddin salasatun, rosaknya agama kerana 3 perkara. Faqihun fajirun, ulama yang jahat. Wa imamun jairun, pemimpin yang cukup zalim. Wa mujtahidun jahilun, mujtahid yang jahil. Ini di antara kata-kata Sayyidina Ali. Kita nak petikai Sayyidina Ali, dia dijanji syurga, tuan-tuan. Kita semua mana ada senarai nama tak termasuk. Kita yang memperjuangkan Islam ni pun, tuan-tuan, tidak dijanji syurga. Tapi kalau yang menentang Islam, confirm dah neraka. Gitulah logiknya. Kita yang memperjuangkan agama Islam tidak dijanji syurga. Saya terima hakikat tu. Tapi kalau awak asyik menentang agama Allah, confirm neraka. Takkanlah menentang agama Allah boleh masuk syurga. Tapi kalau tanya mufti Pasir Berdengung, mungkin dia kata betul. Yang tu semua boleh. Harus sana, harus sini, segala-galanya harus.
Cerita gitu tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi. Baik. Kemudian berdasarkan hadis tadi, saya nak ulang sekali lagi tuan-tuan. Surah ke-10, surah Yunus ayat 59. Apa yang ditafsirkan oleh para ulama kini menjadi kenyataan tentang halal haram dalam Islam. Ada manusia yang tidak bimbang, tidak takut, berani meminda undang-undang peraturan Allah. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala qul Allah adzina lakum am 'alallahi taftarun. Tuan-tuan, Allah menyatakan apakah kita diberi hak untuk menentukan yang mana halal, yang mana haram? Ya? Ataupun kamu cuba mengadakan pendustaan? Kamu cuba berdusta kepada mendustakan aku. Aku kata judi haram. Kamu kata tak apalah bagi lesen jadi halal. Dengar tafsiran. Ayat suci ini menegaskan bahawa di antara tujuan-tujuan Al-Quran, yakni Al-Quran diturunkan, ialah menyatakan undang-undang yang mengatur kehidupan manusia. Tetapi ada pula segolongan manusia yang berani membuat undang-undang menurut hawa nafsunya sendiri. Macam tadi, ulama bukan tak tahu judi haram. Tapi jenis cari makan. Ulama macam ni tuan-tuan tengok sendirilah dalam Quran. Mereka umpama anjing tuan-tuan. Bukan saya kata, Quran kata. Lain, selagi lagi. Baik. Jadi maknanya, patut sangat Nabi menyatakan sesiapa yang mengkhianati ilmu agama, balasannya ialah neraka. Kita selalu baca ayat ni, tapi mungkin tuan-tuan tak ingat. Tanggungjawab untuk menyatakan kebenaran ini bukan tugas ulama semata-mata. Bukan tugas ulama semata-mata. Ini yang menarik ni, kita baca sikit. Matan Arba'in ni karangan Imam Nawawi. Tuan-tuan dengar. Kerana Mufti Perak, Tan Sri Harusani rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan peserta demonstrasi 31 Disember yang lalu adalah buruh, penderhaka. Tuan-tuan, saya nak baca sikitnya. Semalam pun saya dengar sendiri dalam Radio IKIM, Institut Kekeliruan Islam Malaysia. Mereka juga telah menyentuh tentang keberanian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini tajuk dia. Fatwa Imam Nawawi yang menggemparkan. Tuan. Jadi mufti ni cakap seolah-olah pemimpin kita ni memang maksum, tak boleh lawan langsung. Apa saja arahan dia, perintah dia, kita wajib kena taat. Anda dengar ni. Saya nak baca sedikit. Menurut riwayat bahawa apabila baginda Sultan Al-Malik Az-Zahir telah mengadakan persiapan perang untuk memerangi orang-orang Mongol Tatar, lalu digunakanlah fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta rakyat. GST, geng songkok tinggi. Ni, saya nak cerita ni. Imam Nawawi pun lawan kerajaan ni. Dengar baik-baik. Lalu digunakanlah fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang melawan musuh. Ulama fiqh negeri Syam, Syria, telah menulis menerangkan fatwa tersebut, tetapi baginda Sultan ni belum merasa senang hati kalau Imam Nawawi tidak memberi fatwanya. Cuba tuan-tuan dengar apa dia kata Imam Nawawi kepada pemimpin.
Lalu baginda bertitah, masih adakah lagi orang lain? Masih ada Syekh Muhyiddin An-Nawawi, bukan Muhyiddin Yassin tau. Itu TPM. Demikian jawapan disampaikan kepada baginda. Dengar elok ni. Kena bacalah biodata dia. Berani sungguh. Dia pun lawan kerajaan. Ya, apakah dia penderhaka? Apakah Imam Nawawi tidak memahami hadis? Hai, dia ulama hadis tuan-tuan, mufti Perak. Allah. Kan? Takkan mufti Perak ni ulama hadis. Kan? Ulama fulus mungkin. Ceko noko sako. Siko goko. Lako ciko. Peko kauko. Capko. Cap it, cap ji, cap sa. Cap si, cap go. Cap lak. Lepas cap lak, tok guru dia mati. Dia kata pelak pula tuan-tuan. Yang tu orang Kedah saya tahu. Kan? Orang Kedah saya faham pelak. Kan? Cerita gitu. Dengar lagi, dengar. Kemudian baginda menjemput Imam Nawawi dan meminta beliau memberi fatwanya bersama ulama fiqh mengenai pengambilan harta rakyat untuk peperangan. Ni nak ambil tu perang ni. Beliau terus terang tidak mahu memberi fatwanya dan enggan. Baginda bertanya, apakah sebabnya beliau enggan? Lalu beliau memberi penjelasan mengapa beliau terpaksa menerangkan sikapnya dan keenganannya memfatwakan sama seperti fatwa para ulama. Dia kata, ampun tuanku. Ya? Dia kata sini, adalah patut sememangnya mengetahui dengan sesungguhnya bahawasanya tuanku adalah dahulunya seorang tawanan, tidak ada sebarang harta benda. Hang ni sengkit ya mula-mula ni. Nasib baik jadi Perdana Menteri. Kan? Tetapi pertolongan Allah telah dilimpahkan kurnianya kepada tuanku dan dengan dijadikan tuanku seorang raja. Ampun tuanku. Adalah patut telah mendengar bahawanya tuanku ada memiliki 1000 orang hamba. Tiap-tiap seorang ada mempunyai beberapa ketul emas. Manakala 200 orang khadam wanita milik tuanku masing-masing mempunyai barang-barang perhiasan yang bernilai. Andai kata tuanku sendirian membelanjakan kesemua itu untuk keperluan perang sehingga mereka tidak lagi mempunyai barang-barang itu, maka patut bersedia memberikan fatwa untuk membenarkan tuanku mengambil harta rakyat. Jual dulu. Kamu hidup mewah ni. Anak tiri beli kondominium di New York. 110 juta RM. Kan? Tu cerita dia. Ni zalim lah tuan-tuan. Kan? Zalim. Pemimpin hidup dalam keadaan cukup mewah. Ini fatwa dia. Akhirnya tuan-tuan baca sendiri. Hukuman pertama dijatuhkan hukuman mati. Di sini menunjukkan Imam Nawawi juga lawan kerajaan. Patutnya dia setujulah. Akhirnya dia dibuang daerah Kenawa tuan-tuan. Sampai hari ini tuan-tuan, ada sebuah kerusi yang pernah diduduki oleh beliau masih ada. Dan tak ada seorang pun ulama masa kini yang berani duduk atas kerusi tersebut untuk mengajar orang ramai. Sebab tak layak. Imam Nawawi tuan-tuan. Nah, sebab tu saya ingin ulangi hadis riwayat Al-Baihaqi. Ulama ni Nabi ajar tuan-tuan, ulama macam mana yang kita boleh ikut, ulama macam mana yang wajib ditolak. Hadis ini disahkan oleh Imam Sayuti, status hadis ni hadis hasan. Hadis hasan bukan Ali. Al-ulama umana'ur rusul ala ibadillah ma lam yukhalitu sultan wa yadkhuluna fid dunya fa idza dakhalu fid dunya faqad khanur rusul fa'taziluhum wahdharuhum. Cukup jelas. Ulama adalah amanah para rasul ke atas hamba-hamba Allah. Ulama bertanggungjawab untuk memimpin orang awam dengan petunjuk Allah dan Rasul supaya kita mendapat keredaan Allah. Selama mana?
Lama mana ulama tersebut tidak bergaul, tidak mendekati pemerintah dan tidak terpikat dengan kehidupan dunia. Ini ulama yang baik. Pertama, dia tidak bergaul dengan pemerintah. Macam sultan apa yang di Madinah masa tu, Harun Ar-Rasyid apa? Dia bagi tahu pada wakil dia pergi bertemu dengan Imam Malik rahimahullahu taala, guru pada Imam Syafi'i. Bagi tahu kat Imam Malik, so dia datang ke istana, aku nak jumpa dia. Si cerai ni pergilah jumpa tuan-tuan. Imam Malik kata, hang bagi tahu kat sultan, kalau dia mau dia mai jumpa aku, bukan aku jumpa dia. Tengok tuan-tuan. Kan Nabi sebut, dia tidak bergaul, dia tidak mendekati pemerintah. Kemudian raja tu terpaksalah mencemar duli pula. Kan? Ada sultan ni, jangan marah, cerita yang ni. Ini cerita betul. Kan? Dia pun mencemar duli, pergi bertemu dengan Imam Malik. Tak apalah, aku minta jasa baik kamu, supaya kamu mengajar kedua-dua anak aku ni tentang ilmu agama. Tapi aku tak mau orang lain belajar sama. Oh, Imam Malik bagi round kedua. Hang ingat ilmu agama ni bapa hang punya ke? Yang tu saya tambah. Imam Malik tak. Kalau aku memang jenis tu pun. Imam Malik kata, ilmu agama bukan khusus untuk anak kamu, tapi ilmu Allah untuk seluruh umat manusia. Sultan balik awal. Faham makna balik awal? Tegas tak dia? Jenis tak mau bergaul dengan pemerintah. Bahaya tuan-tuan. Nanti dah dia pegang kita, kita terhutang body, terhutang budi, esok gadai body tu. Confirm ya. Nah, ni contoh yang kedua Imam Malik selain pada Imam Nawawi. Semua imam tuan-tuan, termasuk Asy-Syafi'i, Ahmad Hanbal mempertahankan fatwanya, masya-Allah. Kan? Baik. Jadi di sini saya nak baca sepotong ayat dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 70. Ini kewajipan terhadap orang-orang beriman, bukan ulama semata-mata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat dan benar di dalam segala perkara. Saya bimbang mana kan? Saya duk amal lama dah tuan-tuan cakap benar ni. Kalau tuan-tuan nak dengar khutbah saya yang memang meletup lah. Kan? Tengok 2 minggu sudah dalam YouTube. Ada dia orang download dah. Ada dah dalam tu. Nah, apa tu? Tajuk Boroh di Masjid Sungai Ula, Kulim, Kedah. Oh, tuan-tuan dengar kau-kaunya. Orang yang dengar semua kata memang Ustaz. Tapi saya tengok-tengok masjid juga. Saya tanya dulu AJK masjid. Hampa nak tajuk syirik ke buruh? Buruh Ustaz. Buruh tak apa. Hampa sanggup nak ni, aku nak sebut macam-macam. Tak apa. Dia kata, yang nak kena Ustaz bukan kami. Mangkuk. Aduh, balik awal. Hampa tengok malam ni, tuan-tuan balik, dia buka YouTube. Baru dah 2 minggu sudah. Tajuk buruh. Memang clearnya. Hari tu tuan-tuan, masjid tu melimpah arwah. Saya 2 bulan sekali di masjid tu. Sungai Ula tuan-tuan. Bukan ular daun tuan-tuan, ular tudung selah. AJKA lah. Tuan-tuan dengar saya cabar pula seekor jebon dan tu. Sebelum saya khutbah tu, 2 minggu sebelum tu dia dah buat laporan. Terhadap seorang ustaz berkhutbah di masjid yang sama. Tuan-tuan boleh dengar saya cabar dia. Saya cabar siapa yang buat laporan, sila buat laporan tentang saya. Kan? Baru ni kebetulan saya telefon masjid tu. Dia kata macam, setakat sekarang belum ada lagi lah. Kata. Oh tu kan. Sebab apa ustaz ada Kuala Lumpur. Esok balik polis ada depan rumah ustaz. Aku kena lagi cerai semua. Kalau kita tak bercakap tuan-tuan, siapa nak bercakap tentang buruh? Saya taklah katakan hebat, tapi saya rasa memang padat huraian tentang buruh. Dengan siap muka suratnya kitab mana kita sebut.
Kan? Jadi kita bertanggungjawab untuk bercakap benar. Jangan berdusta terhadap agama Allah. Kan? Zalim. Nak ambil hati, minta maaf, sorry. Ini bukan style kita. Kan? Nak ambil hati AJK lah kan. Kalau makna tak mau nak buat macam mana? Kalau AJK tak mau dah kata, ustaz ni tak pandai mengajar. Makna nak cakap mulut malu, SMS. Kan? Buat gambar tu, keluar gambar orang menangis tu, sedih. Kan? Minta maaf lah ustaz kan. Ribuan kemaafan ustaz. AJK telah memutuskan untuk memecat ustaz. Kan? Saya tak terlibat, makna tulis itu saya tak terlibat. Cuma saya yang cadangkan saja. Alamak, mati aku. Kan? Cerita itu tak ada susah hati ya tuan-tuan. Tapi bukanlah sini dia tak pecat Ustaz Syarilung. Kita buat contoh saja. Kan? Itu dia di antara. Baik. Jadi berdasarkan Al-Ahzab ayat 70 tadi ada pengajaran tuan-tuan. Kalau kita merasakan kita orang beriman, kewajipan kita ialah menyatakan kebenaran. Tak boleh kita mengkhianati ilmu Allah. Haram kita kata haram. Zalim kita kata zalim. Tapi kita bawa dalil. Baik, kita baca sebuah hadis tuan-tuan. Di mana Nabi menyarankan kepada kita. Kalau tadi Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sesuai dengan hadis Tirmizi. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqulal haq idza alimahu. Ketahuilah ataupun ingatlah. Janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar. Sedangkan kamu mengetahuinya. Kamu tahu kehidupan pemimpin negara kita ni memang hidup mewah betul. Kan? Kalau hidup mewah dengan duit sendiri, harta sendiri, tak apa. Kan? Macam Abdul Wahab no. Wahib, okey. Dia Jollibee lah, bapak dia tinggal banyak harta. Kan? Cerita dia. Ni sampai, Masya Allah. Kan? Anak tiri boleh produce pula filem dengan Hollywood tuan-tuan 326 juta. Mana dapat duit ni? Yang berlakon apa? Leonardo DiCaprio apa? Saya pun tak tahu nak sebut. Kan? Main dia apa? Dia Titanic tu. Hero tu 326 juta tuan-tuan. Mana sumber mana dapat duit ni? Beli kondo 110 juta. Kan? Ulama sepatutnya bagi nasihat. Jangan timbulkan fitnah. Kan? Kalau tuan berterusan macam ni susah. Kan? Dia suruh kita makan kangkung. Dia bagus joli wang rakyat ni tak kena. Tadi saya tengok hadis tu dan saya simpan kat situ. Apa-siapa jadi pemimpin mati dalam keadaan menipu rakyat haram syurga. Jangan menipu rakyat. Kita baca hadis itu. Riwayat Imam Muslim. Ma min 'abdin yastar'i hillah ra'iyatan yamuts yauma yamuts wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Hadis riwayat Imam Muslim, ada tu jilid ketiga kat situ. Bab ke-79 ke 80 lebih kurang macam tu. Pergi tengok. Tidaklah seorang hamba yang diamanahkan oleh Allah, yakni untuk mengurus kehidupan rakyat. Dia mati dalam keadaan dia menipu rakyat. Haram syurga bagi dia. Tak bimbang. Patutnya Datuk Mufti ni, dia kena tegur lah. Nabi dah sebut, jangan takut pada manusia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, saya memang suka baca dua hadis ni sebagai panduan. La yuqarribu min ajlin wa la yuba'idu min rizqin ayyaqula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Memang betul. Maksudnya tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki
sekiranya berani berkata benar dan berani menyentuh isu-isu soal besar. Ini soal besar lah tuan-tuan. Kan? Kalau dah setiap hari akhbar-akhbar parti pembangkang menyatakan joli sana, joli sini, kan? Dia pula berdiam diri macam betul ya. Dalam bahasa Inggeris ada kan, silent means consent. Kan? Saya tak boleh lah Inggeris, boleh sikit-sikitnya. Kan? Macam tu cerita dia. Nampak macam betul lah, duduk diam tu betul agaknya Pak Said. Kalau tak betul, kan? Saman. Patut ulama bagi nasihat ni. Image negara kita tuan-tuan tarnish, tercemar. Kan? Macam mana pemimpin hidup begitu hebat, mewah. Kan? Mana sumber duit datang ni? Sedangkan rakyat susah tuan-tuan. Ni kalau dia orang dah implement pula undang-undang kereta tak lebih daripada 10 tahun lah kan. Mati kita. Kereta saya dah 11 tahun dah tuan-tuan. Sekarang kereta tu dah makan minyak hitam. Saya boleh lagi kompromi lagi. Tapi esok kalau dia makan aku tak boleh. Kena tukar kereta. Kan? Nah, sekarang baru makan minyak hitam kan. Lagi boleh naik-naik ya. Dia orang tak apalah segala-galanya percuma. Dia tak? Ni cerita dia. Ni hadis. Tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki sekiranya berani berkata benar dan berani menyentuh soal besar. Tak mati cepat lah tuan-tuan, percayalah. Betul tak adik? Yakin tak? Kematian kita ketentuan Allah. Percaya atau tidak? Anda pasti? Dalil Quran? Tanyalah Ustaz. Ali Imran 145. Jangan bimbang lah. Kalau belum sampai ajal, tuan-tuan tak mati. Wa ma kana li nafsin an tamus illa biiznillah kitaban muajjala. Itu ayatnya. Satu nyawa tidak akan mati melainkan apa yang tertulis di sisi Allah. Kan? Saya pun tak tahu lama mana lagi nak hidup ni. Cuma kita nak guna saki-baki sisa-sisa umur saya yang masih ada ni. Kalau ikut umur Nabi, lagi 4 tahun. 59 lah. Lagi 4 tahun. Harap-harap ikut umur Mahathir lah. 89. Umur saja, perangai aku tak mau ikut. Kan? Cerita gitu. Kita nak buat kerja agama ni. Nak cakap yang hak ni tuan-tuan. Kalau duk asyik ya hana-hana mati dah. Sekarang dah jadi trend tu pula dah. Saya bimbang juga tuan-tuan. Bukan kata benda tu tak baik-baik. Tapi kita kena scrutinize dalam bahasa Inggeris. Kita bimbang kemungkinan musuh-musuh Islam dia melihat ini satu trend yang mendapat sambutan. Dia nak memalingkan kan pemikiran kita, jangan fikir sangat tentang negara Islam. Kan? Kita ramai-ramai ya hana ya hana lala ya amno no ya amno. Tu dia. Dia tukar pula. Kan? Duk syok dengan yang tu, tak peduli dah apa yang berlaku. Saya alhamdulillah sampai hari ni tuan-tuan tetap dengan perjuangan Islam. Kita belum tentu lagi tuan-tuan kesudahan kita. Kan, yang dah tentu beberapa orang yang telah meninggalkan kita alhamdulillah. Mereka mati dalam perjuangan Islam. Kita belum tentu. Mula semangat ikut kuliah. Temu dengan puak-puak ni, dah mula kuliah tak mau dah. Syok yang tu pula dah. Sekarang Ustaz Azhar Idrus sendiri pun tuan-tuan dah kurang sambutan. Tak macam dulu lagi dah. Melayu ni saya tahu. Kenal tuan-tuan Melayu. Sebab aku pun Melayu. Dia semangat sekejapnya. Nak bawa-bawa ni masjid mana? Tak ramai. Peniaga-peniaga kata tak macam dulu lagi. Dulu puluhan ribu. Kan? Yang sekarang dapat sambutan, ya hana-hana. Aduh, letih kita tuan-tuan. Mereka mungkin ini di antara perancangan. Nak mengalihkan pandangan kita tuan-tuan. Nak alihkan pandangan kita. Kan negara kita ni banyak masalah.
Soal nak taja tak ada masalah. Ya hana-hana tu berapa duit yang nak bayar? Hai, kalau K-pop 1.6 juta pun boleh. Sai tahu sai? PSY tu sai. Sai ni kalau dalam bahasa Hokian, sai tu tai. Kau sai, tai anjing. Kan? Kalau Cina kata lu kau sai lang lo. Jangan duk senyum, tampar dia pergi. Kan? Sai. 8 minit saja dia menyanyi di Pulau Pinang. Bayaran 2 juta mana bayarkan tengok. Saya ceramah sejam. Tak tahu banyak mana dia orang nak bagi. Kadang-kadang dah lah bagi sikit. Lupa bagi pula. Aduh, dah sampai rumah. Allah lupa. Allah tak lupa, hang lupa. Aduh, letih kita tuan-tuan. Dah lah bercakap ni risiko dah. Dia lupa bagi pula mana cerai. Tapi Seksyen 8 ni saya pujilah. Selama ni saya ingat tak pernah kenal lagi lah. Keep it up. Mana? Dia senang je. Habis ceramah tu salam terus. Jangan duk tunggu-tunggu dah. Ini dia makan dengan ustaz. Kita pun makan, dia makan. Kita pergi, dia pun ikut. Kita cari kasut, tak jumpa. Kita buat cari kasut. Dia tak bagi lagi tu. Aduh, dia tak faham. Aduh, kan? Aduh, sini bagus. Ini cukup very good lah sini. Kekalkan prestasi yang baik tu. Kan? Cerita gitu tuan-tuan. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya bukan menyatakan tak bagus benda tu. Saya takut dia nak kalihkan pandangan kita. Kan? Ada dalam negara kita dengan ulama tidak menunaikan tanggungjawab. Kan? Macam tadilah. Nabi sebut, bila ulama sudah terpikat dengan dunia, tinggalkan mereka, berwaspada terhadap mereka. Ayat hadis tadi yang saya baca, saya tertinggal tadi tu. Yang lupa tentang sejadah. Sahabat yang bagus, tak pernah lupa tuan-tuan. Tapi bulan depan tak ada tau. Bulan depan saya tak datang. Oleh kerana bulan depan tak datang tuan-tuan, malam ni bagilah 2 kali ganda. Qada siap-siap kan. Cerita gitu. Boleh on balik lah aircon, panas pula dah. Boleh on balik lah, panas pula dah. Aduh, depa ni pun lurus sangat. Dah aku kata sujud, dia off ke semua pula dah. Cerita gitu. Dah. Jadi begitu tuan-tuan. Ini panduan. Dalam menyampaikan ilmu agama, kita tak boleh sama sekali mengkhianati ilmu agama, menyembunyikan ilmu agama. Itu saya bimbang. Bukan kerana bercakap benar mati cepat, bukan kerana bercakap benar rezeki kita berkurangan. Ada apa soalan ni nak? Cerita dia. Nampak tuan-tuan? Masalah rezeki. Saya ingat saya lama dah cakap nada ni tuan-tuan. Mana-mana pun. Kalau di utara tu banyak tempat yang telah memberhentikan saya. Kenapa tuan-tuan? Kerana kuliah saya terlalu jelas. Ada juga tak mau terlalu jelas. Dia mau sipi. Dia tak mau direct. Dia mau sipi. Mana boleh sipi? Kan? Kita tengok. Kita ulang balik tuan-tuan. Bagaimana kaedah kita berdakwah. Saya tidak menafikan kaedah berdakwah dalam Quran ada 2 bentuk. Pertama surah Toha ayat 44. Bagaimana kita nak menyampaikan ilmu. Kita nak berdakwah. Allah berfirman macam mana? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yattadhakkaru aw yakhsha. Kita confirm. Ayat 44 Toha. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala surah ke-20 ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yattadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya, yakni Allah memerintahkan Nabi Musa AS berkata pada Firaun, perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia menerima peringatan atau takut pada Allah. Kaedah pertama. Kan?
Faedah yang kedua, mana kita ada pilihan. Ayat yang lain dalam surah An-Nahli ayat 125. Saya jauhi tak apa ingat muka suratnya. Kalau Rumi 668. Saya cari Rumi tak jumpa. Ini 543 ke apa dah, saya pun tak ingat. 543. Firman Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Allah menyatakan serulah manusia kepada Islam dengan hikmah. Kan? Hari itu, ni Ustaz Syahul nak datang kan? Kirim salam kat dia. Bagi saya patutnya dia menang, tuan-tuan. Mungkin kerana kritikan Aznil tu, aku marah betul. Saya pun tengok malam tu. Balik awal, tuan-tuan. Nak support member kita ni. Kan? Kami dulu belajar pondok yang sama, tuan-tuan. Dia umur 13, saya umur 33 benda tu. Tahun pertama. Pelajar paling senior saya di Pondok Lanai. Masa tu dia clean cut, tuan-tuan. Tu yang saya heran macam mana janggut pakai minyak sapi apa tu. Nak kena tanya dia. Faktor kekalahan PU Syahul, Ustaz Syahul Hamid ni dua, tuan-tuan. Pertama, saya melihat kerana kritikan Azni. Azni yang kata kita berdakwah ni tak boleh macam ustaz tadi. Terlalu garang. Boleh macam dia tu lama besar pula dah. Kan? Nasib baik Ustaz Syahul kalau saya, oi, hang balik tengoklah Muqaddimah Musikah Hadi bangang. Nabi berdakwah macam mana? Berpidato, matanya merah, suaranya lantang. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, sebab dia mempopularkan perkataan cerai tanpa keizinan saya. Jangan bagi tahu dia sudah. Dah cerita dia, dah. Dia nak petikai kita suara lantang. Tengoklah hadis Nabi, gaya Nabi berpidato. Saya kenal dengan seorang tu, tuan-tuan, driver teksi ya. Di Masjid Munawarah, Seksyen 27 beberapa tahun dulu. Habis-habis khutbah, tuan-tuan, dia cari saya. 3 soalan. Pertama, tadi ustaz kan yang berkhutbah, ya saya. Ada apa masalah? Ada tauliah? Ada 4 tauliah. 4? Dia dengan 4, dia diam terus. Walhaku kelentong dia. Ya. Jenis manusia macam ni, kelentong dapat pahala, tuan-tuan. Jangan duk lurus sangat. Kita ni lurus. Orang saya tengok dia pun saya tahu dah. Datang tu dengan gaya dia berjalan ni mesti nak lanyak aku ni. Saya standby dah buka langkah, tuan-tuan, tapi sumbang sikitlah. Soalan kedua. Ni yang ustaz kutip derma ni siapa bagi kelulusan? Saya minta keizinan pihak masjid. Saya bukan mencuri, saya minta. Dia pun tak boleh nak jawab. Yang ketiga dia lanyak saya. Yang ketiga saya nak tanya ustaz, adakah Nabi berpidato, berkhutbah seperti ustaz? Saya kata, kat mana yang tak kena? Suara terlalu lantang, ganggu orang nak tidur. Yang tu aku tambah. Oh, saya kata, Muqaddimah Musikah Hadi jilid pertama. Muqaddimah Musikah Hadi, hadis yang pertama, saya kata, tuan balik rojok. Gaya Nabi berpidato. Dia tak percaya. Saya kata, takkan saya nak bohong tuan, dia tua pada saya tak nak lah buat korang ajar. Kalau muda memang aku lempang lah. Jangan nak buat main aku. Saya dengan Jackie Chan lebih kurang lah. Nak cuba boleh. Kan? Sebab dia tua, saya orang tua ni saya hormat lah. Saya kata, tuan balik rojok. Mana ada bohong? Saya tak bohong, tuan rojok. Nabi berpidato, tuan-tuan, memang mata dia merah, suara lantang. Kalau khutbah, tuan-tuan, khutbah Jumaat, Tok Khotib umur 80 tahun, balik awal kita. Dulu sebelum saya belajar khutbah, Allah, boringnya, tuan-tuan. Dia nak baca pun ambil masa. Apa benda dia nak kata ni? Kan banyak perkataan Inggeris dimelayukan. Kan? Saya pun tak apa dia nak kata ni. Kita hendaklah
Kemetot dengan Islam. Kemetot ni, orang Kedah kata dari besar jadi kecil. Shrink. Bukan kemetot, committed. Ya Allah. Kemetot dah. Aduh, letih aku. Sejak tu saya kata tak boleh jadi aku kena khutbah dah. Meluat aku. Tu yang saya belajar tuan-tuan. 3 bulan saya belajar depan cermin. 3 bulan, betul. Hari-hari saya berdiri depan cermin, aku nak berkhutbah, tak mau baca khutbah. Baca khutbah siapa pun boleh. Tapi tak sedap. Sebab dia macam baca skrip. Berkhutbah. Habis 3 bulan, Tuan Imam, Tuhan memang nak uji. Khatib yang sepatutnya baca khutbah hari itu cirit-birit. Sungguh ini memang betul. Dia datang rumah saya pukul 11 pagi. Assalamualaikum Ustaz. Ada apa Haji Man? Dia nama Osman. Ada apa Haji Man? Saya ni sakit perut Ustaz, memang tak dibaca khutbah giliran. Ustaz ganti boleh tak? Alamak, aku tak mati dah aku. Ni first time ni nak berkhutbah, baca khutbah banyak kali dah. Saya pun pergilah. Allah berdoa ni tuan-tuan tak kira dah. First time nak naik ni. Bimbang je, takut tertinggal rukun-rukun kan. Terlupa dah kata khutbah tuan-tuan. Saya kata cerai. Saya kata, apa dia orang kata cerai-cerai pula? Terlupa kata khutbah, mana aku nak ingat. Kan? Yang round pertama tu clear, alhamdulillah boleh. Dia sebenarnya tuan-tuan, bila kali pertama dah lepas, kita timbul keyakinan. Tapi kalau kali pertama gagal, mati kita. Sebab tu sampai nak belajar ni kena relax, tak boleh kelang kabut, baca khutbah relax kan. Kalau lupa ayat Quran pun tengok muka makna, tanya makna, ayat apa? Makna kata, tak boleh cakap. Kan, balik awal. Kan? Kita dengar ayat ni. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Suratun Nahli, surah ke-16, ayat 125. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah tuan-tuan dengar sendiri. Muka surat 543, kerana ini Jawi. Kalau Rumi 668. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Hikmah kebijaksanaan, yakni dengan penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Itulah hikmah. Tak ada kaitan tuan-tuan dengan lemah lembut. Dakwah 2 pilihan. Lemah lembut Toha 44. Saya pilih hikmah. Kita bercakap ada dalil, ada bukti. Kan? Kalau kita sentuh soal politik sekalipun, tak ada masalah. Macam khutbah saya yang bab boroh tu saya sebut juga dalam, kalau tak salah saya, masalah Kelantan tidak dibayar royalti minyak. Kan? Tapi kita bagi dalil dalam perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Mana itu hikmah. Bukan soal, oh ni politik. Bukan politik. Kita nak buktikan pemerintah ni zalim. Itu saja. Itu dakwah tuan-tuan. Jadi makna kembali pada hadis yang mulia tadi, ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendustaan ialah memberitahu sesuatu yang bercanggah dengan hakikatnya yang sebenar. Kalau kita merasakan kita orang Islam yang beriman, katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara. Sebab tu saya sebut, kalau ada yang teringin nak jadi khatib, belajar kat rumah berkhutbah, bila naik jangan peduli siapa, cakap yang benar ya. Sebab khutbah ni semua orang ada tuan-tuan. Kuliah yang datang confirm dah orang yang tak pada Islam. Hak penentang Islam ni adalah seorang dua datang nak mengintip. Tu je. Tapi kalau khutbah Jumaat, dia pun ikhlas tu datang. Sebab Jumaat, dia kata kalau tinggal solat Jumaat jadi munafik. Hang ni lama dah yang munafik. Tak payah tinggal Jumaat, hang lama dah munafik. Kan? Cerita gitu. Sebab tu ambil peluang. Khutbah Jumaat kena all out. Tak peduli siapa di hadapan kita, Perdana Menteri ke, Agung ke, biasa. Doa Sultan, saya doa Sultan. Tak ada masalah. Hari itu tersasar tuan-tuan, sebut nama Sultan Kedah. Baik saya teringat, alamak ni Selangor lah. Puak-puak ni kamu lihat tuan-tuan, silap nama Sultan pun jadi isu. Kan? Kadang-kadang kita tak teringat. Kita biasa Sultan Abdul Halim kan. Ada kawan saya tu dia sebut nama Sultan mana, orang tak tahu.
daripada Timbuktu ke apa Sultan. Kan dia sebut ikut suka, dia telefon saya, Ustaz, orang marah saya sebut silap nama Sultan. Nama Sultan, tuan-tuan, doa untuk Sultan bukannya rukun. Tapi kita menghormati Islam aja. Ya? Jadi ceritanya begitu. Yang kedua, walaupun tidak sengaja membuat pendustaan tidak berdosa. Kalau sengaja, confirm dosa. Tak bercakap benar makna kita mendustakan ilmu agama. Kan? Tetapi berkemungkinan ia berdosa dengan memperbanyakkan kesilapan adalah suatu kesalahan. Jadi berhati-hati. Nah, jadi hadis yang kedua jelas, balasan mengkhianati ilmu tidak lain ialah maka sediakanlah tempatnya, tempat orang yang mendustakan ini di dalam neraka. Dan kita bagi dalil-dalil Quran insya-Allah. Nah, kita akan sambung insya-Allah bulan Mac. Nah. Bulan 2 ni saya cuba nak habiskan buku saya yang keempat tu. Tak habis-habis dah 5-6 tahun dah tuan-tuan. Tak sempat. Saya nak cuba juga. Cuma nak masukkan hadis je. Hak lain semua ada dah. Hadis dah. Quran dah masuk dah. Hadis. Nak kena upah orang pula masuk hadis. Kita tak pandai type-type tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan tanda kat situ, insya-Allah yang lagi akan datang kewajipan menyampaikan ilmu. Saya akan bawa banyak dalil-dalil Quran tuan-tuan, ayat-ayat Quran yang menyatakan kewajipan menyampaikan ilmu. Tak boleh menyembunyikan ilmu. Ada. Mesti menyampaikannya. Banyak dalil-dalil Quran yang mana saya bermuzakarah dengan seorang ustaz. Jadi itulah untuk malam ni. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama seperti biasalah tuan-tuan. Untuk pengetahuan, alhamdulillah, terima kasih. Sekolah Rendah Islam Tahfiz Mutmainnah telah beroperasi awal bulan ni dan kita ada 39 orang pelajar. Kami pun tak menjangkakan begitu ramai. Darjah 1 ada 22, darjah 2 ada 17. Jadi kita semua satu kelas je. Setahun satu kelas, tahun 2 kita mula 1 dan 2. Dan cumanya begitulah apa nama, kami masih belum menjelaskan dengan kontraktor sepenuhnya sebab dia pun tak lagi sempurnakan bangunan itu sepenuhnya. Mungkin hujung bulan ni selesai lah. Tapi kami masih tertonggak tuan-tuan 125,000. Jadi saya pun bagi tahu kat dia, sabar-sabar awak. Saya nak pergi Kuala Lumpur nak cari sikit, kan? Dia tanya nak cari kat mana Ustaz? Shah Alam, Shah 8. Kan? Jadi kan kerana bulan depan tak datang bagi double lah tuan-tuan. Kan? Bukan senang tuan-tuan. 125,000 itu pun macam-macam usaha yang telah saya lakukan. Alhamdulillah ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Banyak yang saya buat. Minta zakat sana, minta sana. Ada yang lulus tuan-tuan. Inilah kerja Tuhan sebenarnya. Nah, bukan sekolah ni sekolah parti pembangkang, tapi orang yang boleh menerima hakikat. Ini satu kebaikan. Nah, kita perbanyakkan sekolah tahfiz ni cukup baiklah, kan? Ada akademik, ada agama, hafaz Quran. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. InsyaAllah seperti biasalah kita akan mentang sejadah. Kita bertemu lagi insyaAllah umur panjang di bulan Mac akan datang. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.